Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam PKP dan salam Maulidur Rasul. Okey. Nama saya Amir Iqbal. Hari ini saya nak share berkenaan dengan saya tahu kat luar sana ramai yang terjejas akibat COVID-19, ada yang hilang sumber pendapatan, ada yang hilang pekerjaan. Okey, dekat sini kepada sesiapa yang tengah mencari pekerjaan, saya nak share satu portal yang diberi nama My Future Job. Portal ni korang boleh buka kat Google search engine tu, korang type My Future Job. Dekat situ korang boleh register untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Okey, dekat sini fungsi dia sama macam Job Street. Dekat Job Street kita akan tengok apa jawatan-jawatan kosong yang ada. So same goes macam portal My Future Job. Dekat situ korang akan tengok pelbagai jawatan kosong yang ada seluruh Malaysia, dan korang boleh tengok sektor-sektor yang menawarkan pekerjaan daripada tangga gaji rendah dengan tangga gaji tinggi. Okey, dekat portal My Future Job ni dia ada beberapa kategori. Below 40, upper 40, OKU. Okey, dia macam ni. Untuk orang-orang yang berusia bawah 40 tahun, dia punya program. Orang yang berusia 40 tahunan ke atas ada program-program dia, dan anda diminta untuk register based on faktor usia anda dan juga adakah anda seorang OKU ataupun tidak. Okey, portal My Future Job ni sebenarnya dia link dengan Penjana Kerjaya Perkeso. Okey, dia macam ni. Baru-baru ni kita pun tahu banyak syarikat yang orang kata cost overhead dia sangat tinggi, terpaksa bayar gaji pekerja dan juga mengalami kerugian akibat pandemik COVID-19. Jadi dengan itu kerajaan melalui Perkeso dia memperkenalkan satu program di bawah Perkeso yang diberi nama Penjana Kerjaya. Okey, bila anda register dekat My Future Job dan anda diterima bekerja oleh majikan, dan juga dekat situ majikan akan dapat subsidi daripada kerajaan melalui Perkeso. Okey, let's say for example lah, anda minta gaji 1,800 katakan. Okey, daripada 1,800 tu, Perkeso akan memberikan subsidi kebanyak 800 kepada majikan. So maksudnya majikan hanya keluar kos sebanyak 1,000 untuk membayar gaji anda. Ini adalah subsidi seperti mana lebih kurang macam wage subsidi program. Tapi dia lain sikit. Dia nak menggalakkan orang yang tak ada kerja supaya dapat kerja. Okey, itu satu. Dan saya nak perkenalkan juga tentang program subsidi upah. Kat luar sana kita banyak dapat info. Ada orang yang kena berhenti kerja, ada orang yang kena guna annual leave, diminta untuk ambil unpaid leave. Okey, anda kena faham sekiranya company itu membuat caruman Perkeso, membuat caruman SOCSO. Okey, company tidak boleh memaksa anda untuk menggunakan cuti tahunan ataupun mengambil cuti tanpa gaji. Sebab syarikat boleh apply untuk dapat program subsidi upah. So daripada program subsidi upah ini, kerajaan akan memberikan bantuan kepada syarikat untuk mengurangkan kos pembayaran gaji. Okey, itu satu. Dan selepas pada itu, mana-mana yang tak yakin ataupun mana-mana yang rasa teraniaya dan sebagainya, jangan risau. Sebagai pekerja, kita juga mempunyai hak-hak pekerja yang korang kena tahu. Okey, let's say for example, pekerja-pekerja dilindungi bawah Akta Buruh, Akta Kerja 1955. Okey, macam saya stay di Kuala Lumpur. So, pejabat buruh yang terdekat dengan saya adalah di bangunan Perkeso Jalan Ampang. Kalau tak salah saya tingkat 9 atau 8 macam tu. Okey, dekat pejabat buruh ni juga anda boleh tanya apa-apa yang melibatkan dengan hak-hak pekerja dan hak-hak majikan. Benda apa boleh fight, benda apa yang kita tak boleh fight. Sebagai contoh, saya ambil sebagai satu contoh. Sekiranya anda dilindungi bawah Akta Buruh, company tak boleh buang anda suka-suka hati. Unless kalau company tu memang dia dah declare bankruptcy, itu soal lain. Tapi kalau company tu belum declare bankruptcy, dia masih mampu bayar pekerja, dia tak boleh buang anda sesuka hati. Anda boleh buat laporan dekat pejabat buruh ataupun boleh call, dia ada nombor telefon telekerja dia. Jangan confuse, pejabat buruh dia ada dua nombor. Satu nombor office, satu lagi nombor telekerja. Call nombor telekerja itu juga. So saya contoh sebagai seorang pengurus hotel sendiri, saya pun ada certain video, certain info yang saya tak pasti. So saya akan call telekerja, especially on public holiday. Bila public holiday, kadang-kadang saya lupa cara pengiraan gaji yang betul bila kita nak bayar staff. Sebab kena faham, saya kerja di sektor perhotelan. Kadang-kadang staff kerja lebih daripada 7 jam, lebih daripada 8 jam, kadang-kadang sampai 12 jam. Lepas tu pula kalau dah kerja sampai 12 jam, kerja pula pada public holiday 12 jam. So macam mana kita nak kira pengiraan gaji yang betul? So dekat situ saya akan call pejabat buruh dan dia akan terangkan. Okay, let's say for example,
Kiraan gaji Okey, kalau kiraan gaji overtime yang biasa, dia adalah 1.5 daripada gaji pokok kita. Maksudnya gaji basic kita bahagikan dengan 26 hari, bahagikan dengan 8 jam, kita akan dapat gaji sejam. Gaji sejam itu kita kena darab dengan 1.5, itu adalah normal overtime kita. Tapi kalau public holiday, contoh public holiday hari raya Aidilfitri, company kena bayar kita 2.0, maksudnya gaji itu double. Tapi kena ingat ada 5 hari wajib yang company kena contribute triple. Tapi ini kena semak juga company punya polisi macam mana. Triple ni saya bagi tahu Hari Pertabalan Agong, Hari Pekerja, Hari Merdeka, Hari Malaysia dan juga Birthday Agong. Hari Pertabalan dia naik jadi Agong dan juga Hari Birthday Agong. Dua ni, Hari Buruh, Hari Malaysia, Merdeka. 5 hari ni adalah hari gaji yang korang boleh entitle sampai triple pay. Let's say for example gaji hari korang RM50. Korang kerja selama 8 jam pada 31 hari bulan 8. So gaji korang pada hari tu adalah 100.5. Itu contoh. Tapi kalau nak info lebih detail, boleh rujuk Jabatan Tenaga Kerja, Pejabat Buruh, ataupun korang boleh beli buku Akta Kerja 1955. Buku tu ada dekat mana-mana kedai buku. Kedai buku popular dan sebagainya. Ianya mudah didapati, harga dalam RM30 plus kalau tak salah saya. So dekat situ banyak sebenarnya hak-hak pekerja yang korang boleh tahu dekat situ. Korang nak fight dengan majikan, make sure korang kena ada ilmu dulu. Korang kena standby bullet korang dulu sebelum korang bawa ke pejabat buruh. Korang tak boleh terus fight gitu je. Orang kata apa, fight guna otak lah. Tapi kena faham, sebagai majikan juga mempunyai hak-hak tersendiri. Contoh antara hak majikan, korang dah confirm staff. Tiba-tiba korang berhenti 24 hours tanpa notis. Orang kata belah gitulah bahasa kasar dia. Jangan lupa, majikan berhak nak saman korang, berhak nak sue korang sebab korang dah breach the contract. Itu adalah satu benda yang orang kena tahu. Okay, stay tune.